Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Yang saya kasihi Bupati Kabupaten Siak, Bapak Al-Fedri, yang saya ucapkan banyak terima kasih di atas kesudian menerima lawatan saya ke Siak ini. Demikian juga kepada Wakil Bupati Pak Husni Mirza, betul sebutan yang juga turut bersama-sama kita pada malam ini. Saya ucapkan juga sangat-sangat terima kasih yang banyak kepada sahabat saya, Bapak Dr. Saidul Amin Hafizahullah, yang banyak hubungannya dengan negeri Perlis dan sahabat saya di Indonesia ini. Saya kalau ada apa-apa rencana berhubung Indonesia, dia antara orang awal yang saya telefon cari, Pak Saidul Amin, kerana dia lebih tahu. Ahlul Makkah adra bi syi'abiha, orang Makkah lebih tahu lorong-lorongnya, Arab kita. Pimpinan Pak Hijazi, juga pimpinan Basnas, pimpinan masjid ini, dan semua muslimin dan muslimat umat Islam yang di Siak ini. Saya senang sekali kerana saya datang sini, walaupun sampai-sampai saya dah dapat merasai durian Siak. Saya ini pulang daripada Mekah, suara saya hilang, panas. Kemudian pulih semula sedikit, saya makan durian, hilang semula. Saya datang ke Siak, ada durian Siak, saya tak boleh tolak. Jadi saya makan durian Siak agak banyak juga. Harap-harap dengan berkat bumi Siak ini, insya-Allah suara tak hilang, insya-Allah. Saya datang ke sini, kali ini saya bawa keluarga saya, kerana saya mahu mereka juga menghayati hubungan antara kita, satu rumpun umat yang besar. Umat Islam ialah umat yang besar. Apatah lagi kita bukan saja umat Islam, kita daripada suku bangsa yang sama. Wa anna hadhihi ummatukum ummatun wahidah wa ana rabbukum fa'budun, Quran kata. Dan inilah umat kamu, umat yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, hendaklah kamu mengabdikan diri kepadaku. Umat Melayu di Malaysia tidak banyak jumlahnya jika dibandingkan secara perbandingan dengan orang lain. Maksudnya peratusannya yang besar itu berkurangan. Tapi jika digabungkan begitu besar umat ini, umat Islam itu sendiri, bahkan orang Melayu itu sendiri yang ada di sini, di Siak, di Indragiri, yang ada di daerah Riau, di seluruh daerah Riau ini, kabupaten-kabupaten Riau ini, dan seluruh Indonesia, kita adalah umat yang besar. Kita dipisahkan oleh isu-isu pinggiran. Tadi qari kita begitu sedap bacaannya. Saya tak pasti ini mungkin qari yang menang di peringkat Siak ataupun di peringkat Riau. Tapi saya ingin menyentuh ayat yang dibaca oleh beliau. Nabi SAW
apabila pergi ke Madinah. Di Madinah ada dua suku yang terkenal, iaitu Aus dan Khazraj. Suku Aus dan Khazraj. Nabi satukan mereka. Dah tak timbul lagi. Arab ini kuat asabiyah dia. Tadi saya bercakap di Muhammadiyah, saya cerita tentang Arab dan asabiyah dia, yakni dia punya sikap kekabilahan dia, sikap perkauman dia yang begitu kuat. Dia akan tolong saudara dia, sama ada betul ataupun salah. Kalau ini kawan kita, kita tolong. Nabi datang, Nabi buang asabiyah ini, Nabi larang asabiyah. Nabi kata, man mata ala asabiyah, siapa yang mati di atas asabiyah, mata mitatan jahiliyah, mati di atas kematian jahiliyah. Tapi Nabi ganti dengan persaudaraan Islam. Aus dan Khazraj disatukan menjadi Ansar. Apabila Yahudi tengok kuat hubungan ini, orang-orang Yahudi satu masa mereka baca semula puisi-puisi, syair-syair zaman jahiliyah tentang kehebatan Aus dan Khazraj. Lalu pemuda Aus, pemuda Khazraj, orang Aus dan orang Khazraj menghunuskan pedang mereka. Ayo kita bertempur semula seperti dahulu. Kerana semangat suku, semangat kekabilahan itu muncul semula. Sedangkan Nabi telah satukan mereka. Lalu Allah berfirman seperti yang dibacakan oleh qari kita tadi. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu taat kepada sebahagian orang-orang yang diberikan kitab, nescaya mereka itu akan mengembalikan kamu daripada beriman menjadi kafir. Wa kaifa takfurun wa qad tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Bagaimana kamu boleh menjadi kafir sedangkan telah dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah dan bersama kamu rasulnya? Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Sesiapa yang berpegang dengan tali Allah, sesungguhnya dia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Kemudian ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Ni anak-anak pelajar yang ni sekolah agama kan, yang selalu dengar khatib baca, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan menyerah diri kepada Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu semua dengan tali Allah dan jangan kamu berpecah belah. Kemudian Allah ingatkan mereka, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kamu dahulu sebelum itu, wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da. Tadi qari kita baca, dan ingatlah nikmat kamu kepada nikmat Allah kepada kamu dahulu kamunya itu bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, Allah damaikan antara jantung hati kamu. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Allah itu bersaudara.
Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Kamu dahulunya berada di tebing jurang neraka. Fa anqadhakum minha. Kemudian Allah selamatkan kamu daripadanya. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Yang demikian itu Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, semudah-mudahan kamu mendapat petunjuk. Selesai. Jangan gaduh pasal kaum. Bersatu atas nama agama. Jangan pasal orang Siak Indragiri itu lagi, jangan pasal orang Malaysia, Indonesia. Mesti atas wa'tasimu bihablillah. Bersatu atas nama Allah. Kemudian Allah bagi tahu rahsia untuk kamu kuat. Yang dibaca tadi sambungan ayat itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu satu umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah daripada yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Kekuatan umat Islam apabila kita berjaya mengajak manusia pada yang baik dan mencegah daripada yang mungkar. Orang Arab tested, mereka telah merasainya, mencubanya. Mereka cuba jadi hebat dengan sport, mereka gagal. Cuba jadi hebat dengan budaya Arab, mereka gagal. Kerana mereka adalah kaum yang terpinggir dahulunya. Ada Rom, ada Parsi, ada empire yang besar. Orang Arab ada penunggang kuda yang hebat, ada juga syair yang bagus, gagal membentuk kerajaan dan pemerintahan yang hebat, gagal menjadi umat yang hebat, sehinggalah mereka menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Sehinggalah datangnya Rasul yang memberikan tugasan pada orang Arab untuk menjadi umat risalah, umat yang membawa tanggungjawab menyampaikan dakwah. Barulah orang Arab muncul sebagai umat yang mulia. Jika tidak, mereka hanya umat yang hina di bawah telapak kaki Rom dan Parsi. Orang Melayu tidak akan boleh mulia. Bagus kita ada budaya dan seumpamanya, itu dihormati dalam agama, tetapi kita akan mulia apabila kita menjadi umat yang membawa risalah agama. Semua umat juga demikian. Tadi saya berbicara tentang umat Melayu yang tak ada yang masuk Kristian dan seumpamanya. Amir Syakib Arsalan, ini penulis terkenal pada zaman dahulu, menulis dalam banyak media, menulis di dalam tulisan Amir Syakib Arsalan Pemikir yang terkenal sebagai orang yang mengembalikan semangat untuk mengangkat semula kemuliaan orang Arab. Orang-orang yang study tahu tentang Amir Syakib Arsalan. Kata dia, kalaulah umat Islam itu satu tubuh yang telah mati, tapi masih ada lagi satu urat yang masih bergerak ketika tubuh itu mati, umat itu, urat itu ialah umat Islam Afghanistan. Itu kata dia dahulu. Dari satu sudut mungkin Afghanistan telah membuktikannya dengan menghalau Rusia keluar. Tapi jika Amir Syakib Arsalan melihat lebih jauh sehingga ke rantau ini, Amir Syakib Arsalan akan tahu bahwasanya umat Melayu adalah merupakan urat yang kuat bagi tubuh umat Islam. Ketika bangsa Arab ada yang juga yang bukan Islam, bangsa Melayu kesemuanya Islam. Tidak ada Melayu Kristian. Dan ini adalah kekuatan. Saya nak sebut sedikit beberapa hal yang tadi disebut oleh Pak Bupati tentang kerajaan di Siak.
dalam sejarah manusia, siapakah yang pernah memiliki kerajaan yang paling hebat dan tidak akan ada orang yang dapat lebih hebat daripada kerajaan itu? Siapakah insan itu? Siapakah insan yang pernah memiliki kerajaan yang paling hebat dan tak akan ada orang yang lebih hebat daripada kerajaannya? Siapa dia? Siapa? Tadi ustaz kita jawab Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ada kerajaan yang tidak ada siapa boleh hebat pada dia, kerana dia berdoa dan Allah rakamkan doanya, Rabbi ghfirli wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampunkan daku, berikan aku sebuah kerajaan yang tidak ada sesiapa pun wajar dapat selepas daripada aku. Sesungguhnya engkau Tuhan yang maha memberi. Itu doa Nabi Sulaiman. Dan doa ini saya selalu sebut sebab saya nak bagi semangat kepada orang yang berdoa. Nabi Sulaiman ada tumuh, sedangkan dia Nabi, semangat untuk memiliki sesuatu yang luar biasa. Tidak pernah kata tak apalah, bagilah mana-mana kerajaan asal boleh aku memerintah. Tak ada. Dia minta the best, yang tak akan ada siapa lagi lebih pada dia. Maksudnya dalam doa kita boleh minta apa saja daripada Allah. Ya Allah, berikanlah aku ke harta yang begitu banyak, lebih banyak, paling kaya dalam penduduk Riau ke apa? Salah ke tak? Tak salah. Nabi Sulaiman minta lebih itu, padahal dia Nabi. Walaupun dia tahu harta dunia ialah mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu, tapi Allah memberikan rezeki nikmatnya. Nabi Sulaiman minta kerajaan yang paling besar. Tak ada orang macam Nabi Sulaiman. Tapi dia mulakan Rabbi ghfirli, wahai Tuhanku ampunkan aku, baru dia minta kerajaan itu. Hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman. Kenapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman? Kenapa hebatnya kerajaan Nabi Sulaiman? Sebab dia bukan memerintah manusia saja, dia memerintah siapa? Jin. Dia boleh faham bahasa apa? Bahasa. Kalau kita satu orang pemerintah, setiap orang memang nak lebih atas, kan? Omar bin Abdul Aziz, guru saya, Salah Abdul Fattah Al-Khalidi, dia tulis satu buku, nama dia An-Nafsut Tawaqah, diri yang sentiasa ingin lebih. Perkataan nafsu tawaqah ialah perkataan Omar bin Abdul Aziz. Saya beri semangat kepada Pak Bupati, selepas ini naik lagi, selepas ini naik lagi. Tak salah. Kata Omar bin Abdul Aziz, Omar bin Abdul Aziz ini dia ada seorang penasihat dia. Penasihat dia namanya Raja bin Haywah. Ini penasihat yang baik. Ramai orang ingat nama Omar bin Abdul Aziz, mereka lupa siapakah yang menasihati Omar bin Abdul Aziz sehingga Omar bin Abdul Aziz jadi begitu hebat, dan siapakah yang menyebabkan Omar bin Abdul Aziz dapat jawatan. Ramai kadang-kadang orang lupa orang di belakang tabir. Sepatutnya dalam politik Bani Umayyah, Omar bin Abdul Aziz bukan giliran dia untuk dapat jawatan khalifah. Kerana Sulaiman bin Abdul Malik ialah anak daripada Abdul Malik bin Marwan. Ramai lagi, ada lagi keluarga lain yang patut dapat anak-anak Abdul Malik bin Marwan. Tetapi Raja bin Haywah, dia adalah penasihat kepada Sulaiman bin Abdul Malik. Dia nasihatkan Sulaiman bin Abdul Malik supaya beri jawatan itu pada Omar bin Abdul Aziz, kerana nak mencari khalifah yang bertakwa. Sehingga menyebabkan Sulaiman bin Abdul Malik buat satu perancangannya supaya jawatan itu boleh dapat kepada sepupunya, bukan kepada saudaranya. Itu panjang ceritanya, tapi saya nak ceritanya, Raja bin Haywah ini juga penasihat kepada Omar bin Abdul Aziz. Satu hari Raja bin Haywah, dia kenal Sulaiman bin Abdul Aziz, dia kenal Omar bin Abdul Aziz lama. Omar bin Abdul Aziz pernah ada jawatan sebagai gubernur
di Madinah sebelum dia menjadi khalifah kerajaan. Macam Pak Saidul Amin kenai Pak Bupati juga. Mungkin satu hari Pak Bupati naik lagi, tak mustahil sehingga lebih jauh lebih tinggi. Amin. Pak Saidul Amin dah kenal daripada awal. Rajab bin Haywah kenal daripada awal. Dulu masa jadi gubernur Madinah, pakaian Umar bin Abdul Aziz cantik. Wangian-wangiannya juga mahal, bajunya juga mahal. Apabila menjadi khalifah, bajunya tu murah, pakaiannya tu begitu zuhud. Satu hari apabila dia minta Rajab bin Haywah untuk beli pakaian padanya, Rajab bin Haywah bawa pakaian padanya, dia kata, bagus tapi mahal kau beli ni. Rajab bin Haywah menangis. Umar bin Abdul Aziz bertanya kepada Rajab bin Haywah, wa ma yubkika ya Rajab, apa yang menyebabkan kau menangis? Dia kata, aku masih ingat semasa kau jadi gubernur dulu di Madinah, aku pernah beli kain pada kau. Masa tu kain tu mahal yang aku beli, kau kata bagus tapi murah aja ni masa tu. Hari ni kau jadi khalifah, aku bagi kain yang murah, kau masih kata mahal. Jadi aku simpatilah pada khalifah aku ni. Kata Umar bin Abdul Aziz, ya Raja, inna li nafsun tawaqah, inna li nafsan tawaqah. Wahai Raja, aku ini ada jiwa yang sentiasa ingin naik lebih, ingin meningkat lebih. Taqat nafsi ila binti ammi fazawwajtuha, yani Fatimah binti Abdul Malik. Aku teringin kepada sepupu aku, Fatimah binti Abdul Malik, anak Abdul Malik bin Marwan yang jadi khalifah dulu. Fatimah bin Abdul Malik ni bapa dia khalifah, abang dia khalifah, ni Sulaiman bin Abdul Malik, family dia khalifah. Dia kahwin dengan Umar bin Abdul Aziz, cantik orangnya. Allah jadikan aku kahwin dengan dia. Kemudian taqat nafsi ilal imarah, kemudian aku rasa berkenan juga untuk jadi gubernur ni. Kemudian Allah jadikan aku gubernur. Summa taqat nafsi ila khilafah, kemudian aku terfikir diri aku, kalau aku jadi khalifah mungkin aku boleh buat lebih adil. Allah jadikan aku khalifah. Kemudian dia kata, ya Raja, al-an taqat nafsi ila al-jannah wa arju an akuna min ahliha. Wahai Raja, sekarang ini diri aku ni teringin nak jadi ahli syurga pula. Dulu pun teringin juga, maksud habis dah aku ini ingin jadi ahli syurga, mudah-mudahan aku jadi ahli syurga. So kau jangan heranlah kalau aku dah tak nak benda-benda ini. Saya nak ceritanya Nabi Sulaiman alaihi salam, dia telah achieve, dia telah mencapai satu kedudukan. Tak ada siapalah tuan-tuan jadi presiden Amerika ke, tuan-tuan memerintah negara China ke, gabung China dengan Amerika ke, tuan-tuan tak akan dapat menjadi kerajaan seperti kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Quran cerita tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, hatta idza atau ala wadin naml, sehingga apabila Nabi Sulaiman sampai kepada lembah semut. Sebab kita ada surah tentang cerita apa? Semut. Nabi Sulaiman dan tenteranya, ni anak-anak kita ni, dia selalu suka cerita Nabi Sulaiman ni. Tapi cerita Nabi Sulaiman ni ada yang Israiliyat, yang ditokok tambah. Tapi cerita yang Quran benar. Hatta idza atau ala wadin naml, sehingga Nabi Sulaiman sampai di lembah semut. Qalat namlatun, kata seekor semut betina. Dulu ulama-ulama tafsir dahulu, ini di Umri buat kajian sains. Ulama-ulama tafsir dahulu mereka tak
tahu kenapa semut betina yang bercakap ketika Nabi Sulaiman sampai. Karena semut betina kata, ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum, wahai sekalian semut, masuk ke semua sarang-sarang kamu. La yahtimannakum Sulaiman wa junudu wa hum la yash'urun, jangan sampai Sulaiman dan tenteranya terpijak kamu sedangkan mereka tak tahu, mereka tak perasan. Kata ulama-ulama dahulu, ya mungkin semut betina lebih peka, semut betina yang masa itu yang nampak tentera. Tapi sekarang bila orang buat kajian, tengok National Geographic, kajian, orang boleh tahu bahawasanya dalam komuniti semut memang semut betina yang queen. Dalam komuniti semut memang semut betina yang memberikan arahan. Kalau tak ada semut betina tu, habis sarang dia. 1400 years ago, 1400 tahun yang 1400 tahun yang dulu, Al-Quran mendahului kajian National Geography. Qalat namlatun, kata seekor semut betina, kamu semua masuk dalam sarang kamu, jangan sampai kamu dipijak oleh Sulaiman dan tenteranya. Nabi Sulaiman dengar itu, Quran kata apa? Fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum Sulaiman dan ketawa mendengar bicara semut. Ini bukan soal dia tengok semut bergerak, dia faham. Itu yang kata kerajaan dia tu. Fatabassama dhahikan min qawliha, tersenyum ia dan ketawa, sambil ketawa disebabkan kata-kata semut betina. Tapi Nabi Sulaiman kata apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Apa Nabi Sulaiman kata? Nabi Sulaiman tak kata hebat aku ya dapat dengar semut. Memang dia tahulah dia hebat. Tapi apa dia kata? Wahai Tuhanku, kurniakanlah aku agar aku dapat bersyukur kepada nikmat yang telah kau berikan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku. Dan jadikanlah aku dapat beramal dengan amalan saleh yang engkau redha. Masukkanlah aku dengan rahmatmu di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Maksudnya Nabi Sulaiman setelah dia mencapai jawatan yang begitu besar, dia tahu misi dia di dunia belum habis. Misi seorang hamba, mission, tugasan kita sebagai hamba ialah memastikan kita masuk di kalangan orang-orang yang saleh. Tak guna menjadi apa saja jawatan, mufti kah, presiden kah, maharaja kah, kalau tak berakhir sebagai orang saleh, tidak bermakna. Nabi Sulaiman dengan segala kehebatannya, ada kuda, hari ini ada kuda. Satu hari dalam riwayat Abu Daud, ni anak-anak kita yang di belakang ni kan, dia orang mainan apa di sini, permainan kanak-kanak tu kan, Toys tu, Aisyah dia ada permainan. Nabi masuk tengok Aisyah main dengan kawan-kawan dia. Dalam hadis riwayat Abu Daud sahih, Nabi tengok di tengah tu kuda. Nabi tanya Aisyah, apa ini? Dia kata, banati, mainan aku. Ma hadzal ladzi fi wastihin, apa yang di tengah tu? Dia kata faras, kuda. Nabi kata faras laha janahan. Nabi kata faras, dia kata faras. Ma hadzal ladzi alaiha, ada apa atas kuda tu? Tengok dahulu pun ada permainan. Dia kata janahan, kata Aisyah, dua sayap.
Nabi kata faras laha janahan, kuda ada 2 sayap. Sekarang ni anak saya sukalah unicorn apalah tuan. Budak-budak kan, faras laha janahan, Nabi kata kuda ada 2 sayap. Aisyah dia kata pada Nabi, ama tasma' anna li Sulaiman khailun laha ajnihah? Kau tak pernah dengar ke Sulaiman ada kuda ada sayap? Aisyah kata pada Nabi. Dia kata fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajizuhu. Nabi ketawa dengan perkataan Aisyah sehingga nampak ketawa dia, nampak gaham dia apabila dia ketawa. Maksud benarlah hebatnya Nabi Sulaiman. Tapi pun begitu hebat menguasai segala yang ada, cita-cita akhir Sulaiman ialah masuk di kalangan orang yang saleh. Siapa lagi nabi dalam Quran yang menjadi raja pemerintah? Siapa lagi? Ni anak-anak kita yang baca Quran, siapa lagi nabi dalam Quran yang dapat kerajaan? Nabi apa? Nabi Yusuf, betul tak? Dia jadi kerajaan di mana? Kerajaan di Mesir. Apa kelebihan Nabi Yusuf dibandingkan Nabi Sulaiman? Bukan soal kerajaan. Apa kelebihan Nabi Yusuf? Tuan-tuan, bila di sini di Indonesia ni, bila sebut Nabi Yusuf, apa benda yang orang ingat tentang Nabi Yusuf? Ganteng? Handsome ya? Handsome tak handsome? Quran kata falamma ra'ainahu wa akbarnahu wa qata'na aydiyahun wa qulna hasya lillah ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Apabila wanita-wanita itu tengok, falamma ra'ainahu akbarnahu, terkagum dia, wa qata'na aydiyahun, pisau tu terpotong jari mereka kerana terkagum duk tengok handsomenya Yusuf. Wa qulna hasya lillah ma hadha bashara, mereka kata maha suci Allah, ni bukan manusia. In hadha illa malakun karim, ini malaikat ni punya cantik macam ni, handsome macam ni, hebat. Dia handsome. Lagi dia apa lagi? Dia anak kepada Nabi, cucu kepada Nabi. Semua dia punya silsilah dia tu, semua silsilah bagi orang-orang yang mulia. Ibnul Karim, anak orang yang mulia, datuk dia mulia, semua keluarga dia yang mulia. Kemudian dia jadi pemerintah. Di Mesir. Masa awalnya dia hanyalah budak di Mesir yang diambil oleh menteri di Mesir. Kemudian dia jadi pemerintah Mesir. Orang Melayu selalu kata Nabi Yusuf berkahwin dengan isteri dia, nama apa? Tidak ada dalam riwayat isteri dia nama Zulaikha. Ini riwayat Israiliyat, buku-buku Yahudi kata nama Zulaikha. Tapi tak apa, Quran tak cerita nama Zulaikha tu. Yang pentingnya Nabi Yusuf alaihissalam dia dapat jawatan itu setelah dia dah habis, dia dah semua dia dah capai. Apa kata Nabi Yusuf? Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa alhiqni bisalihin. Siapa hafal Quran ni? Wa alhiqni bisalihin. Wahai Tuhanku, Kau telah berikan kepadaku kerajaan. Kau telah ajar aku mentafsirkan mimpi, penghias langit dan bumi. Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Matikalah aku orang muslim, sebagai muslim, masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Sebelum saya nak berhenti, saya nak tanya beberapa soalan. Bolehkah kita semua ni dapat kerajaan macam Nabi Sulaiman?
Boleh tak? Boleh atau tak? Boleh. Boleh ke tak? Ha? Tak boleh lah. Nabi Sulaiman kata tak ada siapa dah dapat selepas aku. Kalaupun ada orang dapat jadi kerajaan, jadi bupati ke, jadi gubernur ke, bukan semua orang dalam satu masa nak dapat. Betul tak? Bolehkah semua kita jadi pemerintah? Boleh tak? Tak boleh. Mungkin sebahagian jadi, berapa orang jadi. Bolehkah semua kita handsome? Tak boleh lah. Kalau dah lahir tak handsome, tak handsome lah kita. Bolehkah semua kita ini kaya? Bolehkah semua kita ni jadi nabi? Boleh kita jadi rasul? Tapi nabi, rasul, raja, pemerintah minta satu benda pada Allah. Jadikanlah aku di kalangan orang-orang yang saleh. Bolehkah kita jadi orang saleh? Bolehkah kita jadi orang saleh? Boleh. Allah Maha Adil. Siapa dapat jawatan apa pun tak tercapai maksud hidup di dunia ni selagi mana dia tidak menjadi orang saleh. Maka inilah tujuan kehidupan kita. Perjuangan kita sebesar mana pun pencapaian kita dalam dunia ini tidak mencapai maksud hidup selagi mana kita tak jadi orang saleh. Kerana Nabi Sulaiman minta mati jadi orang, masuk jadi orang saleh. Nabi Yusuf minta mati masuk di kalangan orang saleh. Siapa Nabi yang selalu kita ingat selain daripada Nabi Muhammad apabila kita solat, apabila kita korban hari raya? Nabi apa? Nabi apa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim apa? Doa dia, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada aku keilmuan dan masukkanlah aku di kalangan orang yang saleh. Itu bapa para nabi. Tuan-tuan, anak-anak dan ibu-ibu yang ada di belakang, tajuk kita ni panjang, tapi saya tengah malam saya tak bahas ilmiah ni. Mungkin dah dalam wacana universiti selalu dah saya bahaskan tentang rahmatan lil alamin. Tapi saya nak ingatkan diri saya dan kita semua, apapun pencapaian kita, apapun yang telah kita capai dalam dunia ini, kalau kita tidak jadi orang saleh, kita tidak mencapai maksud Tuhan menciptakan kita. Kalau kita mati tak masuk di kalangan orang saleh, gagal misi kita di dunia ini. Hatta Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim, mereka nabi dan rasul tetap berdoa supaya mereka jadi orang saleh. Kita lebih-lebih lagi kena sentiasa berdoa supaya jadi orang yang saleh. Kita bukan Nabi Sulaiman, tapi kita baca doa Nabi Sulaiman. Kita bukan Nabi Yusuf, tapi kita baca doa Nabi Yusuf. Anta wali fid dunya wal akhirah, tawaffani muslima wa alhaqni bis salihin. Engkau adalah pelindungku di dunia dan akhirat. Matikan aku orang muslim, masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Kita doa macam Nabi Ibrahim alaihi salam, habli rabbi habli hukman wa alhaqni bis salihin. Tuhan, berikanlah kepadaku kebijaksanaan, ilmu, pengetahuan, dan masukkanlah aku di kalangan orang saleh. Nak jadi nabi kita tak boleh, nak jadi rasul kita tak boleh, nak jadi bupati pun bukan semua orang boleh, nak jadi pemimpin bukan semua orang boleh, nak jadi orang saleh semua orang boleh. Lagikan pelacur yang pernah melacur bertaubat boleh menjadi orang saleh. Mudah-mudahan kita yang datang ke masjid, yang bersalat, yang berdoa, Allah masukkan kita di kalangan orang-orang saleh. Inilah yang saya nak sampaikan ringkas pada malam ni. Saya rasa kalau saya masuk rahmatan lil alamin ni, mungkin perbahasannya saya macam tadi kena ada soal jawab tentang dimensi hukum dan seumpamanya. Itu kita masukkan nanti lain kali insya-Allah. Terima kasih banyak. Apapun kita, siapapun kita, apapun suku bangsa kita,
mudah-mudahan Allah jadikan kita di kalangan hamba-hambanya yang saleh insya-Allah, dan berusaha menjadi orang yang saleh. Orang saleh semua orang, bukan syarat. Mungkin dia mufti, dia tak saleh. Mungkin dia pak ustaz, dia tak saleh. Mungkin dia pak kiai, dia tak saleh. Tapi mungkin dia tukang sapu sampah di jalanan saja, tapi dia seorang yang saleh. Ini peluang besar Allah beri untuk semua hamba-hambanya memasuki syurga. Dia tak tanya apa jawatan kamu untuk menjadi orang saleh. Dia tanya, dia melihat kepada amalan kita supaya kita jadi hamba yang saleh. Terima kasih banyak. Mohon mengucapkan jazakumullah khairan katsira kepada semua penduduk di Siak ini di atas kesudian menjemput saya di dalam masjid yang diberkati ini insya-Allah. Mudah-mudahan terima kasih banyak sehingga kita ketemu lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna syaqiyan wa la mahruma. Rabbi awzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa adkhilna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.